Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fazrul bin Syahrum. Nombor matriks YI 21210075 akan membentangkan tajuk German Historical School. Di bahagian pengenalan, terdapat 5 persoalan utama yang saya akan bentangkan pada hari ini dan juga seorang tokoh yang sangat memainkan peranan penting dalam era German Historical School. Berikut adalah 5 persoalan utama berkaitan dengan sekolah sejarah. Yang pertama adalah latar belakang sekolah. Yang kedua ialah pegangan utama sekolah tersebut. Yang ketiga, siapakah yang mendapat faedah ataupun yang mencari faedah daripada sekolah. Keempat adalah adakah sekolah ini sah, berguna dan betul pada masanya. Dan yang terakhir iaitu apakah sumbangan sekolah yang berkekalan. Okey, di bahagian latar belakang sekolah, selepas perang Napoleon dan Jerman kalah pada masa itu, mereka terbahagi kepada 39 negeri. Kebanyakan negeri mereka lebih ramai yang beraja dan hampir semua tidak demokratik. Dan Jerman juga pada masa itu dimanipulasikan oleh Eropah kerana Eropah sendiri ada manfaat, ada kepentingan pada masa itu. Dan dalam latar belakang sekolah ini juga terdapat juga kebangkitan semangat emosi patriotik dan nasionalistik dalam kalangan masyarakat mereka, tetapi semuanya hampir tidak berjaya. Seterusnya iaitu kebanyakan orang Jerman menuntut penyatuan dan pembaharuan perlembagaan, tetapi juga tidak berhasil pada masa tersebut kerana mereka pada masa itu dalam stigma kekalahan, dan juga perikatan Prusia dan Austria pada 1815 adalah pada masa itu adalah cara untuk mengalahkan mana-mana gerakan revolusi yang berlaku di Jerman ataupun di mana-mana negara lain juga. Persoalan kedua iaitu pegangan sekolah sejarah Jerman pula. Mereka mempunyai 4 prinsip utama iaitu pendekatan evolusi kepada ekonomi. Ini adalah menggunakan perspektif dinamik dan evolusi membuat kajian tentang masyarakat. Prinsip yang kedua iaitu penekanan kepada tindakan positif kerajaan. Fahaman yang digunakan bagi sekolah sejarah adalah nasionalistik dan berbeza dengan ekonomi klasik, fahaman ekonomi klasik. Okey. Prinsip yang ketiga iaitu pendekatan induktif atau sejarah. Ini adalah bagi menekankan kepentingan mengkaji ekonomi melalui mengkaji sejarah kajiannya terlebih dahulu. Dan prinsip yang terakhir iaitu advokasi pembaharuan konservatif. Ahli ekonomi politik pada pandangan mereka iaitu ahli ekonomi politik hendaklah menganalisis motif yang mendorong aktiviti ekonomi terlebih dahulu. Persoalan kedua iaitu siapakah yang mencari faedah dan siapakah yang mendapat faedah. Yang pertama yang mendapat faedah iaitu semua ahli sekolah Jerman. Yang kedua iaitu kerajaan Empire Jerman dapat mengekalkan peranan mereka dalam negara nasionalistik, dan ahli ekonomi sejarah dibantu oleh negara paternalistik pada masa itu. Ini adalah manfaat yang mereka dapat atas sekolah sejarah mereka. Dan ahli sekolah Jerman mereka juga rapat dan mesra dengan pegawai kerajaan pada masa itu, dan mereka juga dapat mendominasi akademik di negara itu. Dan kerajaan Jerman dapat mengawal kebanyakan daripada universiti mereka. Persoalan keempat iaitu adakah sekolah ini sah, berguna dan benar pada masanya. Ini kerana pendekatan kepada evolusi di Jerman memberi peluang yang sangat berguna kepada pemikiran abstrak sekolah klasik dan juga marginalis. Dan juga ahli ekonomi perlu membiasakan diri mereka dengan perubahan sejarah dan persekitarannya, evolusi ekonomi dan sosial untuk memahami dunia. Persoalan utama yang terakhir iaitu apakah sumbangan sekolah sejarah Jerman yang berkekalan. Pertama iaitu kajian empirikal amat diperlukan untuk menjelaskan masa kini, untuk menguji teori lama dan untuk membangunkan teori yang baru. Ini menunjukkan
terdapat juga sumbangan mereka iaitu dalam bahagian kajian empirikal. Dan juga kaedah induktif telah diterima umum sebagai pelengkap kepada pendekatan didaktif abstrak. So dalam bahagian kaedah induktif mereka juga telah memberi sumbangan dalam bahagian itu. Dan kebanyakan ujian empirikal datanya diperoleh dari sejarah kajian tersebut sendiri dan bukannya didapati secara terus. Dan yang terakhir iaitu serangan terhadap laissez-faire. Ahli ekonomi sejarah Jerman menyedari bahawa mana-mana perusahaan bebas tanpa had tidak semestinya mendatangkan hasil kepada semua masyarakat secara keseluruhan. So ini menunjukkan serangan mereka tu memberi sumbangan sehingga kini kerana fakta yang mereka dapat itu. Berikut ialah Gustav Skommeler, iaitu tokoh yang terkemuka pada era beliau dan juga pada era German Historical School. Pada pandangan saya memilih beliau kerana beliau sangat membantu ahli sekolah Jerman atas pengaruh beliau sendiri, iaitu Gustav Skommeler pada pengaruh beliau dalam akademik dan juga kerajaan, dan ini membantu ahli-ahli sekolah Jerman. Dan juga beliau lantang bersuara dalam menentang mana-mana organisasi atau sebagai contoh iaitu ahli ekonomi didaktif. Beliau menentang ahli ekonomi didaktif dan mengisytiharkan secara umum ahli sekolah abstrak tidak layak untuk mengajar di Universiti Jerman. Itu adalah sebab saya memilih Gustav Skommeler. Dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.